Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton dan para jemaah dan juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kupas topik iaitu tentang susuan. Topik ni mungkin agak sensitif tapi agak menarik bagi mereka yang tak faham lagi hukum tentang susuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan pergi mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi bersama dengan saya lepas ni, Ustaz Suwangi Attar ataupun Ustaz Muhammad Fadli bin Johari. Kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Fadli bin Johari ataupun Ustaz Suwangi Attar. Hari ini saya nak bahaskan isu topik yang agak menarik. Ramai dah ustaz-ustaz dia kupas topik ni. Ustaz Azhar Idrus pun dia kupas. Ada Ustaz Abdul Somad pun kupas. Dan ramai ustaz-ustaz yang kupas berkaitan dengan isu ni. Tapi saya nak bahaskan sedikit isu yang berkaitan dengan kalau sekiranya contoh macam saya, usia saya dah 40 tahun. Tapi saya menyusu. Saya menyusu dengan seorang wanita tadi yang bila mana wanita tadi usia dia dah 30 tahun tapi dia ada anak dan kematian suami dia. Lalu pada ketika itu saya menggunakan susu dia. Saya terminum susu dia. Terminum sebab apa? Sebab untuk menyembuhkan penyakit saya. Contoh, bukan sebab berzina, tidak. Tapi untuk menyembuhkan penyakit. Macam doktor kata, awak kena minum susu ibu supaya badan awak ada imunisasi. Contoh. Lalu saya pun minta air susu kepada jiran sebelah rumah saya tadi, wanita yang berusia 30 tahun tadi. Sedangkan pada ketika itu dia telah kematian suami dia. Jadi dia ada anak kecil. Lalu saya pun minta susu tadi. Adakah saya dikira sebagai anak susuan kepada dia tadi? Dari segi hukum, saya tidak menjadi anak susuan kepada dia. Sebab kita tengok balik dalam hadis ni, relate pada hadis ni yang berbunyi iaitu la radha'a illa fil haulain. Di mana dalam satu hadis ni riwayat Darul Qutni tidak dianggap susuan kecuali kanak-kanak yang berumur dalam lingkungan 2 tahun. Okey. Tidak dianggap sebagai anak susuan kalau dalam lingkungan berumur 2 tahun. Sebab itulah dia nak 6 bulan. Sebab itulah kalau kita nak anak angkat ataupun cari anak angkat, hendaklah anak tadi masih lagi bayi. Tapi kalau sekiranya anak tadi dah melebihi daripada 2 tahun ataupun 6 bulan ke atas, tak dikira sebagai anak susuan dah, sebab dah dewasa. Kalau menurut fiqh Imam Syafi'i, hendaklah 6 bulan ke bawah kalau kita nak cari anak tadi. Sebab itulah kalau sekiranya anak susuan tadi, macam contoh anak susuan tadi, saya ni berusia 6 bulan, lalu saya meminum susu jiran sebelah rumah saya tadi, maka saya tidak boleh berkahwin dengan dia sebab saya dianggap sebagai anak susuan. Itu dari segi hukum. So kita kena faham. Ramai yang tak jelas, ramai yang tak faham lagi. Contoh, macam contoh seorang suami dia meminum susu isteri dia pada ketika itu. Lalu pada ketika itu adakah dia terjadi ataupun adakah dia menjadi anak susuan? Maka pada ketika itu dia tidak akan menjadi anak susuan. Sebab apa? Sebab anak susuan ni adalah mereka yang berusia 6 bulan ke bawah. Jadi suami tadi hukumnya jatuh pada makruh kalau dia meminum susu isteri dia. Tak boleh minum susu isteri sebab susu tadi adalah susu hak anak. Kita ambil hak anak buat apa? Susu Dash Lady ada, susu macam-macam susu ada. Susu tin ada, yang kita pergi bantai minum susu isteri tu kenapa? Kan? Banyak lagi susu kita boleh minum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini adalah salah satu daripada ilmu yang kita perlu tahu bagi mereka yang nak berkahwin ataupun mereka yang nak mengambil anak angkat.
Dan dalam satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud yang berbunyi, tidak dianggap sebagai menyusu kecuali susuan yang menguatkan tulang dan menambahkan daging. Jadi kalau saya minum susu jiran sebelah rumah sekalipun, kalau sekiranya mudarat kepada saya, macam contoh doktor kata dah tak ada ubat lagi dah untuk saya, melainkan kena minum susu ibu, so saya kena cari susu ibu yang susu dia masih lagi fresh. Sebab apa? Sebab ada imunisasi di situ. So saya minta perajinan sebelah rumah. Jadi tak haram pun kalau saya berkahwin dengan dia, melainkan kalau sekiranya dia masih lagi ada suami. Jadi yang jatuh pada haram sekiranya kalau sekiranya umur saya 6 bulan ke bawah dan saya menyusu, sebab dia dah jadi ibu susuan saya. Jadi saya tidak boleh berkahwin dengan beliau sebab beliau dah jadi ibu susuan saya.